Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera kepada anda yang bersama dengan kami di page Tourism pada malam ini. Tourism Melaka tentunya live kami bawakan khas pada anda pada malam ini di Brigade Seni Melaka ya. Dan terima kasih kepada yang sedang menonton. Saya tengok tadi di awal dah ramai dah mula menonton bersama dengan kami di page Tourism Melaka ini, dan tentunya pada malam ini istimewanya kita bersama-sama dalam program promosi pelancongan bersama Brigade Seni Melaka ya. Dan semestinya pada malam ini bukan saja saya yang berceloteh pada malam ini, kita ada hadiah-hadiah yang menarik akan kita berikan kepada anda sekiranya anda menjadi likers dan juga sharer yang terbanyak pada malam ini ya. Jadi jangan lupa like dan juga share, banyak-banyak share. Okey, share di page anda ataupun di Facebook anda bersama dengan rakan-rakan anda untuk memberitahu kepada mereka kita mengadakan live buat pertama kalinya pada malam ini di Brigade Seni Melaka untuk mempromosikan pelancongan negeri Melaka. Okey, kita ada hadiah kepada yang like banyak, yang share banyak pada malam ini. Kita ada hadiah ya. Kita akan sentiasa pantau anda yang mana dah share. Kita akan kira berapa banyak anda share, berapa banyak anda like, kita akan berikan hadiah dari Tourism Melaka ini ya. Apapun terima kasih. Selamat malam, selamat menonton kami selama 1 jam ini bermula jam 8.40 malam hingga 9.40 malam nanti kami bersiaran secara langsung di page Tourism Melaka. Okey. Dan untuk pengetahuan anda, pada malam ini kita juga ada tetamu-tetamu kehormat yang akan bersama-sama dengan saya untuk memberikan sedikit pandangan dan cerita tentang pelancongan negeri Melaka dan juga persembahan-persembahan istimewa daripada combo Brigade Seni Melaka dan juga tarian dari Brigade Seni Melaka. Jadi untuk tidak membuang masa lagi, seperti biasa negeri Melaka ini memang terkenal dengan dondang sayangnya ya. Kalau datang ke Melaka mesti anda tengok kata dondang sayang, persembahan dondang sayang ataupun nyanyian dondang sayang. Jadi untuk tidak melengahkan masa, kita bersama persembahan pembukaan kita pada malam ini. Tarian dan nyanyian dondang sayang berentak irama asli dan inang dipersilakan dari Brigade Seni Melaka. Berdondang sayang bersukaria, lagu didendang anak Melaka. Berdondang sayang bersukaria, sebulan sudah kita berpuasa. Dondang sayang menyambut Syawal gembira, kita gembira. Sebulan sudah kita berpuasa. Sobat ramai menyambut Syawal gembira, kita gembira. Laksmana hang tuah pahlawan terbilang,
masih perlu dibawa peminang. Pahlawan Melaka, pahlawan terbilang. Sahabat saudara datang bertandang, Mawi Raja, suasana raya gemilang, gilang gemilang. Sahabat saudara datang bertandang, Mawi Raja, sama raya gemilang, hilang gemilang. Itu dia persembahan istimewa dari Combo Brigade Seni Melaka dan juga penari-penari kebudayaan Brigade Seni Melaka dengan dinyanyikan oleh Saudara Sazali MS. Untuk pengetahuan anda, Saudara Sazali MS ini dah lama sebenarnya bernyanyi di Brigade Seni Melaka, ya. Jadi sejak dari kecil sehinggalah ke usia warga emas, beliau masih lagi bernyanyi bersama dengan kumpulan Brigade Seni Melaka. Itulah kehebatan orang-orang Melaka dengan lagu Dondang Sayang yang berpantun. Memang cukup istimewa, ya. Jadi kepada anda yang masih lagi menonton dan yang baru menonton bersama dengan kami di page Tourism Melaka pada malam ini, saya ucapkan selamat malam, selamat menonton kami selama 1 jam ini. Kami bersiaran secara langsung untuk mempromosikan pelancongan bersama Brigade Seni Melaka pada malam ini, tentunya di bangunan yang tersergam indah Brigade Seni Melaka di Pantai Pringgit ini, ya. Dan semestinya anda jangan lupa like, share dan juga follow page Tourism Melaka. Kita nakkan lebih ramai lagi viewers kita pada malam ini. Kalau boleh, ada tak boleh bagi tahu saya berapa ramai dah setakat ini viewers kita? Berapa ramai dah viewers kita setakat ini? 2,000, 3,000? Lebih kurang 3,000 viewers kita pada malam ini. Alhamdulillah. Kita nak tambahkan lagi viewers kita pada malam ini. Lebih ramai lagi yang menonton kami, lebih bagus. Sebab kita nak wawarkan yang istimewa, sesuatu yang cukup penting untuk negeri Melaka pada malam ini. Tapi sebelum saya nak menjemput Yang Berhormat Datuk Esko kita, saya nak memperkenalkan antara barisan-barisan pemuzik kita yang bertunggu lumus pada malam ini untuk bersama-sama menghiburkan anda di page Tourism Melaka pada malam ini. Kita berikan tepukan selaku pemain gitar utama kita, Saudara Hairi. Tepuk yang dekat rumah tu, saya tak nampak tapi tepuklah, ya. Dan juga selaku pemain akordion kita, Saudara Fauzi, yang bermain rebana pertama kita itu Saudara Hafiz, bukan Hafiz Hamidon, ya. Tapi mungkin dia ada ala-ala Hafiz Hamidon sikit, tapi sebenarnya beliau bukan Hafiz Hamidon, ya. Dan seterusnya pemain rebana kita yang kedua, Saudara Azmi, alright. Dan pemain bass kita di hujung sana tak lain tak bukan Saudara Zali ataupun Ghazali kita, ya. Memang hebat. Inilah dia antara barisan-barisan pemuzik di Brigade Seni Melaka, dan ada lagi sebenarnya, tetapi oleh kerana kita dalam musim PKPP ini, kita tak boleh keluarkan semua tuan-tuan dan puan-puan yang menonton kami. Jadi kita ada jarak-jarak sosial yang sepatutnya kita ikut arahan saranan daripada KKM kita dan juga tentunya daripada kerajaan kita. Okey, baik. Untuk tidak melengahkan masa pada malam ini, saya nak menjemput tetamu istimewa saya pada malam ini, iaitu Yang Berhormat Datuk Jailani Khamis, yang merupakan Exco Pelancongan Warisan Kebudayaan dan juga merangkap adun rembia. Silakan Datuk. Ni dah. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum rakyat Melaka, rakyat Malaysia, apa khabar semua? Harap-harap semua alhamdulillah dalam keadaan baik. Ya Datuk, ya. Jadi kita tak boleh nak bersalaman Tok. Ya. Jadi bila kita tak boleh nak bersalaman, satu je yang kita boleh buat Tok. Siku Tok. Okey. Jadi kita bersiku dengan Datuk. Jangan sampai lubang sudah.
Berlubang siku tu ya. Okey. Malam ni istimewanya kita nak bersama dengan Yang Berhormat Datuk. Mungkin Yang Berhormat Datuk nak menceritakan sedikit lah ya tentang pelancongan Negeri Melaka dan sebagai Exco Pelancongan Warisan dan Kebudayaan Negeri Melaka, apa sebenarnya yang Yang Berhormat Datuk rancangkan ya untuk menaikkan lagi taraf ekonomi bagi sektor pelancongan di Negeri Melaka ini, yang kita tahu akibat daripada Covid ini banyak yang merundum ya Datuk ya. Jadi apa yang Datuk rancangkan? Silakan Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Yang benarnya kita dah buat perancangan ni pertengahan bulan pertama kita kena Covid. Ya. Dan saya telah berbincang dengan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri itu Datuk Sulaiman Mat Ali. Dan kita telah bersiap-siap. Kita jangkakan patutnya Covid itu dalam sebulan saja. Betul. Sebab apa benda Covid ni kita tak pernah alami sebelum betul. ni. Dan nampak gaya sampai 3 bulan. Dalam masa 3 bulan tu alhamdulillah saya ucap tahniah kepada rakyat Melaka khususnya rakyat Malaysia secara amnya, kerana tuan-tuan adalah warga negara yang berdisiplin. Ya. Malah Malaysia menjadi contoh nombor 1 dunia dapat mengekang wabak COVID-19 tu. Dan pada masa yang sama kita berdasarkan 3 prinsip ini. Selepas dah mula PKPP, jadi kita ada 3 konsep yang kita pakai untuk membangunkan semula keadaan industri pelancongan negeri Melaka ni. Yang pertama sekali ialah confidence. Atau keyakinan. Yakin. Ainul yakin ya. Wah. Arab sikit keluar ya Tok ya. Sikit lah. Kadang fasil lah. Yakin ya. Jadi keyakinan, macam mana kita keyakinan? Betul Tok. Kita kena yakin bahawasanya produk-produk pelancongan, tempat-tempat pelancongan, servis-servis pelancongan, mahupun hotel macam mana tuan-tuan lihat tadi dalam video, sampaikan gajah pun kita nyakuman. Tengok balik kalau tidak dalam rakamannya, tengok gajah tu pun kita nyakuman. Betul. Jadi minggu depan lagi Jumaat 339 beca kita akan buat sanitization dan disinfection. Maksudnya kita akan bersih dan nyakumankan. Jadi tuan-tuan kalau nak naik beca pun no problem, insya-Allah kita masalah. Tak boleh nak jamin 100%. Ya betul. Tetapi ikut SOP Jabatan Kesihatan Melaka ataupun yang Kementerian Kesihatan Malaysia, insya-Allah kita dah usaha sehabis-habisnya untuk memulihkan industri pelancongan ini. Ialah kita kena build in keyakinan atau confidence bahawasanya semua yang berada di Melaka ini bersesuaian dengan tema kita Melaka Safe Haven, bersih dan aman, insya-Allah. Elemen yang kedua ialah affordability atau kemampuan. Kita masih maintain. Tuan-tuan jangan risau, hotel-hotel kat Melaka ni masih harga tak tinggi. Semua pada yang kita mampu. Lepas tu makanan-makanan. Tak naik harga tu makanan ya? Macam mana? Makanan tak naik harga kan? Kalau naik harga dia bunuh diri dia sendiri lah. Betul lah tu. Saya pun minta maaf. Sakit pula leher ni kan. Baik tak terpusing terus tu. Risau pula saya tengok. Nasib baik tak terlepas. Paksa pakai siku tu. Jadi kita akan pastikan, insya-Allah kita nak nasihatkan para peniaga untuk memastikan samping kebersihan dan menyakuman, harga kita pastikan para pengunjung ni tetamu macam mana Rasulullah sarankan. Kita tetamu ni ibarat raja. Betul. Yang kita harus jaga dari segi budaya bahasa dan produk-produk kita. Dan elemen yang ketiga tuan-tuan ialah kebahagiaan atau happiness. Macam mana yang happy ni? Jadi kalau boleh bila tetamu datang layan dengan senyuman. Seperti mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senyuman itu adalah satu sedekah. Jadi kalau tetamu tu datang dah lepas Covid, marah-marah pula kita kat dia tak boleh. Kita pastikan tamu kita ni para pengunjung, para pelancong datang sini dalam keadaan bahagia, di mana kita layan dia dengan senyuman. Ya, betul. Dengan harga yang baik, layanan yang baik. InsyaAllah tuan-tuan, kalau kita berbudi bahasa, mereka akan datang dan datang dan datang lagi. Dan ini telah terbukti dengan aplikasi Melaka Access yang baru-baru ini tuan-tuan. Kerajaan lancarkan oleh Yang Berhormat Ketua Menteri. Tuan-tuan mungkin kejap lagi boleh tengok slide Melaka Access sedikit, di mana tuan-tuan boleh mendaftar dan terus secara automatik mendapat RM10 rebate. RM10 ya. Jadi sama-sama kita saksikan di live anda. Ini dia Melaka Access. Cara-cara untuk mendownload apps tersebut ya, ataupun aplikasi tersebut. Boleh gunakan Google Store ya, Google Play Store. Kalau kita perhatikan, ada langkah pertama tadi boleh download ya, daripada Google Play dan Play Store. Langkah kedua ialah daftar, dan tuan-tuan secara automatik dapat RM10 kredit. Kalau ada barang bawah RM10 dah boleh beli lah. Tak ada pun tambah sikit beberapa ringgit dah boleh beli macam-macam produk. Betul.
3 langkah mudah. 3 langkah mudah 3 langkah mudah tu tuan-tuan. Jadi bukan itu saja. Ya. Itu bukan untuk para pelancong saja. Dia ada 2, Melaka Access dengan Melaka Access Merchant. Jadi kalau tuan-tuan ada baru-baru ni ada orang nak jual saya kambing panggang. Allah, kambing. Dia kata dia telefon rumah, saya hantar rumah, saya kata dengan dia, takkan nak setiap kali nak jual kambing panggang telefon orang. Betul. Kan ada Melaka Access, kerajaan dah adakan ni. Ini pelaburan dengan kerjasama syarikat swasta sebanyak 2 juta ringgit tu bro. Masya Allah. Bukan murah, bukan 2 juta rupiah. Iyalah bro. 2 juta ringgit tu untuk aplikasi ni nak membantu rakyat dan para peniaga dalam Melaka untuk membangkitkan lagi ekonomi industri pelancongan. Tolong daftar segera tuan-tuan. Ya, itu dia ya. Sedikit 3 tadi yang Datuk bagikan dan yang keempat tu jangan lupa. Apa benda tu? Tawakal tu Allah. Oh ya betul lah. Astagfirullahalazim. Tawakal kepada Allah kau lah ni ya. kat sini kau kenakan aku. Kan memanglah fa iza azamta fatawakkal ala Allah qala Allah taala fil Quran azim. Setelah kita berusaha kita berazam kita tawakal. Allah, nanti saya buka aku dia bagi saya kat sini. Betul lah. Saya sebab bila kita dah usaha macam-macam tadi kan Tok kan. Betul. Datuk dah usaha tu usaha ni macam-macam kita dah usaha, last sekali kita tawakal lah. Ya, saya mendoakan semoga tuan-tuan semua pulih, para peniaga pulih dalam negeri Melaka, kita bersama-sama, dan kita ini tak boleh kita laksanakan kalau tanpa tuan-tuan. Betul. Jadi kalau semua bekerjasama insya-Allah taala, saya yakin kita boleh mengatasi masalah ini. Baik, tu dia. Apa pun terima kasih kita ucapkan kepada Yang Berhormat. Terima kasih. Datuk Zailani, terima kasih banyak Tok. Ya, insya-Allah kita jumpa lagi Tok. Siku Tok. Allah. Allahu Akbar. Okey, kita jemput tetamu kita yang kedua pada malam ini, merupakan baru saja dilantik sebagai pengurus besar bahagian promosi pelancongan negeri Melaka di bawah jabatan Ketua Menteri Melaka. Jadi tak lain tak bukan kita jemput Encik Syahari Basirun. Silakan Encik Syahari. Dulu saya panggil dia Cikgu Syahari. Siku sikit. Allahu Akbar ya. Itu dia. Apa khabar? Mungkin salam sihat ya. Apa khabar? Selamat Raya. Selamat Raya. Masih ada lagi. Hari Raya yang ke 27 hari ni. 27 Syawal. Okey, Cik Syahri. Okey, sebagai orang kata pengurus besar ya di bahagian promosi pelancongan di negeri Melaka ini ya, tentunya bila kita sebut bahagian promosi pelancongan, mempromosikan sektor-sektor pelancongan di negeri Melaka ini ya. Jadi apakah peranannya dan apakah rangka yang dilakukan oleh Cik Syahri apabila dilantik menjadi pengurus besar sekarang ini, dan juga promosi-promosi yang bakal dilakukan oleh bahagian promosi pelancongan untuk merancangkan ekonomi pelancongan di negeri Melaka ini. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum. Apa khabar? Apa ni anda di sana? Saya sebenarnya menggalas satu tugas yang besar lah. Betul. Di dalam situasi yang di mana kita diuji. Betul. Satu pandemik COVID-19. Di mana kita industri pelancongan ini kita amat terkesan. Ya. Kita ni ibarat satu kapal dihentam badai dan tenggelam terus. Dan untuk float untuk terapung ni mengambil masa. Jadi kita ni untuk industri pelancongan, kita punya salah satu daripada hala tuju kita ialah untuk memperhebatkan promosi domestik kita. Kita harapkan sekarang kita pun di sektor ekonomi kita pun dah dibuka sejak 10 hari bulan yang lalu, dan kita harapkan promosi domestik kita ni akan kita perhebatkan, di mana salah satunya kita menggunakan seperti inilah sekarang ni. Medium internet. Kita gunakan Facebook live, media sosial, kita ada website dan sebagainya. Kita lebih ke arah digitalize. Di mana kita tak ada melibatkan sebarang sentuhan. Betul. Lebih lagi kita ni kita hidup di dalam suasana COVID. Ya, betul. Jadi terpaksalah kita siku mengikut. Kita terpaksa macam tu. Membiasakan norma hidup yang baru. Norma baru Seperti mana yang kita dimaklumkan oleh Yang Berhormat Dato' Esko Pelancongan Dato' Jalani untuk build, untuk membina confident. Kita punya pasaran promosi domestik kita ni, kita telah melaksanakan satu seminar taklimat di mana kita melibatkan lebih kurang 300 lebih penggiat industri kita untuk dengar bagaimana kita perlu mengadakan satu SOP untuk bersedia menerima kunjungan pelancong untuk menikmati perkhidmatan dan produk pelancongan di negeri Melaka. Ya. Dan untuk makluman semua,
sasaran Ya. pelancong kita pada tahun ini. Tahun ini macam mana? Kita terpaksa revise balik. Okey, disebabkan sebab tak sangka-sangka kan? pandemik COVID ni. Ya, Jadi betul. untuk makluman semua, kita sasarkan pelancong kita sebanyak 5.6 juta yang baru untuk tahun ini. Yang tahun ini untuk lah, tahun yang barulah. ini. Okey, sekiranya kita dapat lebih sebagai satu bonus. Bonus lah pada bagi kita, kita. insyaAllah ya. Okey, alright. Jadi apa pun yang penting, nasihat sedikit kepada penonton-penonton kita di page tourism kita pada malam ini. Ya. Yang penting kalau nak datang ke Negeri Melaka, mesti apa yang dilakukan dahulu? Okey. Ah, ah. Kita ada satu aplikasi aplikasi dikenali sebagai Melaka Access. Ya. Melaka tidak. Access ni juga dikenali sebagai digital platform rasmi Kerajaan Negeri Melaka. Betul. Saya ada bawa brosur ni. Okey, tolong pegang satu brosur. Okey. Banyak Dan pegang saya ni. pegang untuk ini Hadiah. hadiah yang bernilai 5 juta ringgit. Di mana anda yang download Access Melaka Access ni berpeluang untuk menikmati hadiah-hadiah yang salah satunya berupa satu kereta Alza. Okey, kereta Istimewa ni. Alza saya ingat bernilai dalam sekitar 60,000 lebih kurang. 60,000. Ya. Okey, salah satu daripada hadiah utamanya. Jadi saya mohon saya sarankan kepada anda dua di sana, download sekarang. Ya. Muat turun sekarang Melaka Access di di App Store, App Store dan Play Store. Play Store. Sekarang Google Play juga. Store. Okey. Ya, baik. Jadi apa pun kita ucapkan terima kasih sekali lagi kepada yang berbahagia Encik Syahari Basirun, itu merupakan pengurus besar bahagian promosi pelancongan, dan sekali lagi kita ucapkan tahniahlah atas pelantikan ni ya. Terima kasih banyak. Terima kasih Encik Siku Syahari. sekali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yes, itu dia. Baik, terima kasih kedua-dua tetamu saya pada malam ini yang telah pun bersama-sama memberikan penerangan dan juga penjelasan tentang pelancongan, sektor pelancongan di Negeri Melaka ini ya. Untuk kita tidak membuang masa lagi, kita ada lagi persembahan nyanyian. Selepas ini nanti kita ada lagu raya, tapi sebelum tu kita nak bersama-sama memperkenalkan kata pakaian-pakaian tradisional di Negeri Melaka ini, yang mana untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan mungkin semuanya dah sedia maklum ya. Yang menonton kami pada malam ini semuanya dah tahu dah sebenarnya Melaka ini ada pelbagai kaum yang berada di Melaka ini. Kita ada kaum Melayu, India, Chetty, Portugis, Baba, Nyonya dan sebagainya ya. Jadi pada malam ini kita nak perkenalkan dua etnik kaum yang berada di Melaka ini, iaitu Baba, Nyonya dan juga tentunya Portugis. Jadi kita tampilkan dahulu untuk pakaian baju kebaya Nyonya kita pada malam ini. Assalamualaikum, Wow, bang. cantiknya. Cantik kan? Okey bang. Ya. Hari ini saya nak memperkenalkan tentang keunikan dua budaya di Melaka, iaitu kaum peranakan Baba Nyonya, iaitu baju kebaya Nyonya dan baju Portugis. Dua pasang. Dua pasang. Lelaki dan perempuan. Ya, betul. Okey, hari ini kita nampak kan baju kebaya ni fabrik dia dari kain Kasarubiah. Wow. Kain Kasarubiah Kalau ni, dekat tempat saya ada nama sahabat saya Siti Rubiah. Siti Rubiah Ini lain. kain Kasarubiah. Okey, kain Kasarubiah ni dia nipis, sejuk pakai, dan satu keutamaan kain Kasarubiah ni dia senang untuk dibuat tenun, dia buat corak-corak seperti motif-motif yang kita tahu. Sulam dia. Abang tengok kat sini ni, kebanyakan baju kebaya Nyonya, dia orang banyak ambil motif-motif dari flora dan fauna. Okey, so sekarang ni kita nampak motif bunga-bunga. Flora, ada juga yang gunakan motif dari fauna. Dia ambil macam contoh-contoh orang Cina kata ong, haiwan-haiwan yang ong lah. Haiwan-haiwan yang ong tu seperti ikan koi, ikan mas, nasib baik tak letak ikan talapia ke ya? Ikan talapia tak boleh. Okey, so kita beralih pula kepada kain yang dipakai. Kain ni dia keutamaan dia pada flora saja. So kain dia, faunanya tak boleh lah. Fauna dia memang tak ada lah setakat ni. Buat setakat ni memang tak nampak lagi lah. So dia banyak menggunakan warna-warna yang garang dan warna yang terang. So kalau pada zaman dahulu kan bang, sebab material ni fabric ni sangat mahal, sulaman ni kita nampak wow, mewahnya kan, disebabkan oleh kain, fabrik dan benang untuk menyulam ni diimport dari Eropah pada zaman dahulu. Pada zaman dahulu lah. Itu sebablah baju kebaya ni
sangat-sangat mahal. Harganya? Dan boleh mencecah hingga ribuan ringgit. Wow, ribuan ringgit tuan-tuan dan perempuan ya. So antara hiasan yang ada pada si pemakai yang sesuai untuk kebaya ni, wajib mesti ada kerongsang 3. Itu wajib. Ni yang 3 ni lah. Itu memang nak menampakkan kemanisan si pemakai. Patut nampak manis je. Itu adalah serba sedikit tentang baju kebaya nyonya. Baju kebaya nyonya. Jadi tuan-tuan dan perempuan boleh saksikan. Cuba jalan sikit. Jalan sikit. Okey, tengok tunjuk. Wah, pusing. Ya, sampai maghrib. Besok. Okey. Ini dia. Ya, pakaian istimewa baju kebaya Nyonya Melaka. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang menonton kami, kita nak tampilkan pula pakaian yang seterusnya bagi kaum Portugis. Portugal. Ini dia. Portugis. Okey bang. Hari ni kita ada nampak kaum Portugis di sini. Okey. Bang, kalau abang nak tahu, kaum Portugis yang lelaki ni memang kena tarik kain dia. Nak nampak. Ya tak ya juga. Shining dia. Lengur nak tarik. Kalau abang nak tahu, baju Portugis lelaki ni dia ambil betul-betul contoh. Ini memang contoh original. Tapi mengikut peredaran zaman, mengikut peredaran fashion juga, kita telah macam mengubah sikit untuk kesesuaian. Okey, sekarang abang lihat di sini, ini adalah pakaian untuk kaum lelaki Portugis di mana dia akan berkot pendek, berkot tiada lengan, tapi selalunya kita akan nampak juga dia akan pakai dengan kot yang ada panjang, lengan panjang. Dia lengan penuh. Okey, lepas tu dia juga ada bertopi, tapi kadang-kadang tak ada juga topi. Itu mengikut kesesuaian. Lepas tu dia punya seluar biasa mesti berkasut. Berkasut tutup jari. Kalau abang nak tahulah, kasut penuh lah, orang kata lah, kasut hitam dia lah. Simple saja. Dia nampak macam okey dengan kemeja, dengan kot, dengan tu dia memang contoh original daripada Eropah. Jadi pakaian ni dipakai waktu mereka pergi shopping ke ataupun berjalan raya ke? Mengikut peredaran zaman. Pada zaman dahulu pada zaman dahulu memang ini adalah pakaian diorang di rumah, macam tu lah. Pakaian kebesaran dia lah, orang kata macam kita baju Melayu. Untuk sekarang ni untuk persembahan dan keramaian diorang saja. Baru dipergunakan pakaian ni. Okey bang, kita beralih pula kepada pakaian kaum Portugis wanita. Kaum Portugis wanita, ya. Okey, dahulunya dia punya gaun ni boleh dikatakan berlapis-lapis dan berrenda-renda, beropol-opol. Beropol lah. Kalau macam saya cakap, mengikut peredaran zaman, mengikut peredaran fashion, dia telah diubah sedikit, diolah. Tapi abang kena tahu ini adalah baju yang original. Dia punya contoh dan cutting original. Dia mesti ada apron. Okey, ni apron dia. Okey. Apron dia. Sebab orang Portugis ni rajin, dia selalu pergi suka ke dapur. Masak. Dia suka masak. Awak suka masak ke? Okey. Lepas tu dia mesti berbaju dalam ni. Okey. Dia kena ada kot kecil. Okey, kot kecil. Apron. Dan kain ni yang penting. Tak ada orang Portugis pakai kain ketat untuk pakaian dia orang lah. Mesti berkembang dan bergaun. Pada zaman dahulu bang, kain gaun ni dia beropol-opol. Sama juga macam Baba Nyonya. Itu yang kembang naik tu kan? Itu yang kalau pusing tu memang ligat nampak kembang dia. Okey, kalau abang nak tahu, pada yang originalnya dia punya sulaman-sulaman ni memang betul-betul sulaman daripada flora. Dan corak-corak geometri. Untuk wanita punya hiasan macam kat kepala ni, dia pakai kalau orang Melayu kita pakai tudung. Tapi ni adalah scarf lah. Ada yang pakai nampak rambut sikit. Itu mengikut peredaran dan fashion yang dikenakan, bersesuaian dengan keramaian yang nak pergilah. Contohnya persembahan tarian. Dan bang, sama juga dia akan pakai kasut menutup jari dan dia akan pakai stokin betul-betul parat. Jangan angkat tinggi-tinggi. Okey. Situlah. Inilah keunikan. Inilah dia. Keunikan bang Melaka bang. Betul. Kalau hilang tak tahulah bang. Jadi kita sebagai warga Melaka dan juga yang muda-muda ni, kita sepatutnya harus mengekalkan mengekalkan pakaian-pakaian tradisional etnik di negeri Melaka ini. Betul bang. Walaupun orang kata kita orang Melayu, walaupun kata kita orang Cina, tapi kita boleh juga pakai kan. Tapi bang, kita bangga sebab kat Melaka saja ada kaum-kaum macam ni bang. Ya betul. Lain tak ada. Tempat lain tak jumpa dah. Kan? Mana dekat Melaka je nak cari kan. Melaka je. Cuba kau cakap Melaka sikit.
Oh kalau cakap Melaka memang kacau bang. Memang jadi tak jadi ni Kang. Okey, baik. Jadi apa-apa kita ucapkan terima kasih. Itu dia persembahan dan juga pertunjukan pakaian istimewa daripada kedua-dua kaum ini. Tadi kita dah tengok Baba Nyonya, iaitu baju dia kebaya Nyonya. Dan betul. Ini juga antara kaum yang berada di Melaka, itu kaum Portugis, etnik kaum Portugis ya. Okey. Alright. Jadi terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Okey. Kita dah dengarkan tadi ucapan, kita dah juga saksikan pakaian-pakaian tradisional di negeri Melaka kita ini. Jadi kita nak teruskan dengan persembahan kita yang seterusnya. Persembahan kita ini memang cukup istimewa ya, sebenarnya dengan Hari Raya Aidilfitri kita yang masih lagi berbaki lebih kurang 2 ke 3 hari lagi ya. Kita menyambut Hari Raya Aidilfitri ini kerana kita baru saja dilepaskan ya PKPP ini. Jadi ramai yang baru balik ke kampung, ramai yang baru berjumpa dengan ibu dan ayah di kampung, bersama dengan keluarga dan sebagainya. Jadi apa pun kita nak ingatkan kepada anda yang menonton, yang paling penting jaga kesihatan anda, jaga kebersihan diri, jaga kebersihan persekitaran anda, dan juga yang paling penting jaga jarak sosial anda 1 meter. Okey, baik, kita bersama dengan persembahan Nikmat Hari Raya dinyanyikan oleh Dayang dan juga Fitri. Dipersilakan. Assalamualaikum Dayang. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Raya PKP kita tahun ni. Betul. Pandai dia orang panggil kita hujung-hujung. Kan? Okey, kepada semua penonton di rumah, boleh nyanyi sama-sama dengan kita? Boleh. Dengan kami? Menari pun boleh sama-sama. Menari pun boleh. Cuma kita tak pandai nak menari sangatlah. Takbir di hari raya, memecah hawa pagi, kini ku terkenangkan kampung sendiri. Ampun maaf dipinta dari segala dosa, ulur tangan bermesra, bersalaman kita bersama. Boleh menari sekali ya? Boleh. Selamat Hari Raya, bersalam-salaman kita semua. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin kita bersama. Selamat Hari Raya, bersalam-salaman kita semua. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin kita bersama. Takbir di pagi raya, memuji pada yang esa, rasa nikmat bersama ayah bunda sanak saudara. Bergema Aidilfitri, sedih pilu di hati, pohon pada ilahi bahagia kekal abadi. Selamat Hari Raya, bersalam-salaman kita semua. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin kita bersama. Selamat Hari Raya, bersalam-salaman kita semua. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin kita bersama. Selamat Hari Raya, bersalam-salaman kita semua. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin kita bersama. Selamat Hari Raya,
bersalam-salaman kita semua. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin kita bersama. Terima kasih. Okey, terima kasih. Itu dia. Apa tajuk lagu tu? Nikmat Hari Raya. Nikmat Hari Raya. Itulah nikmat-nikmat yang kita akan merasakan daripada Hari Raya ni, Dayang. Dan kita akan menyanyikan sebuah lagu lagi. Satu lagu lagi. Satu lagu lagi. Kita nak menjemput. Silakan abang. Lagu Serampang Laut. Amboi. Serampang laut sayang, sampan kolek mudik ke Tanjung. Alah sayang mudik ke Tanjung. Hati terkenang, mulut menyebut. Mulut menyebut sayang, budi yang baik, rasa nak junjung. Alah sayang, rasa nak junjung. Lama sudah tidak ke ladang. Berapa lama tu? Tidak ke ladang sayang, habis padi dililit kangkung. Lah sayang. Alah sayang dililit kangkung. Lama sudah tidak dipandang. Tidak dipandang sayang, hati beramuk, denganlah jantung. Alah sayang, denganlah jantung. Sematengari sayang, anak kerbau mati tertambah. Alah sayang, mati tertambah. Lama sudah abang mencari saya. Abang mencari, baru sekarang abang mendapat. Alah sayang, abang mendapat. Itu dia persembahan istimewa Serampang Laut yang dinyanyikan oleh saudara Sazali kita dan juga bersama dengan Dayang dan juga Abam ya, tentunya dari Brigade Seni Melaka ya, bersama dengan Combo Brigade Seni Melaka. Baik, kita dah hampir-hampir di penghujung pada malam ini. Tapi apapun, saya nakkan anda sekali lagi bersama-sama untuk like dan juga share ya page kami yang live pada malam ini, tentunya page Tourism Melaka. Siapa yang paling banyak like dan juga paling banyak share, sebenarnya paling banyak share, kita akan cek siapa yang paling banyak share, kita akan bagi hadiah istimewa ini daripada Tourism Melaka. Jadi jangan lupa yang belum share tu share banyak-banyak pada rakan-rakan anda, sekurang-kurangnya satu orang 50 share. Satu orang 50 share. Jadi ramaikan lagi penonton kita pada malam ini. InsyaAllah ya, kita dapat berhibur bersama dengan Combo Brigade Seni Melaka pada malam ini. Baik,
Kita dah pun sampai di penghujung program kita pada malam ini, iaitu program promosi pelancongan bersama Brigade Seni Melaka. Dan tentunya saya nak ucapkan terima kasih kepada Combo Brigade Seni Melaka, kepada penari-penari kebudayaan Brigade Seni Melaka, terima kasih juga kepada penyanyi-penyanyi Brigade Seni Melaka, dan tentunya terima kasih kepada bahagian promosi pelancongan. Tak lupa juga yang istimewanya ya, bersama dengan terima kasih kepada Exco Kerajaan Negeri Melaka kita, Exco Pelancongan Warisan dan Kebudayaan kita, iaitu Yang Berhormat Datuk Jailani Khamis, dan juga pengurus besar bahagian promosi pelancongan. Terima kasih atas kehadiran mereka untuk bersama-sama dengan kami pada malam ini. Sebagai persembahan finale penutup tirai kita pada malam ini, sekali lagi kita tampilkan artis-artis budaya Brigade Seni Melaka untuk bersama-sama dalam nyanyian dan juga persembahan tarian Warna-Warni Aidilfitri. Jemur mengkuang di tengah lauman, siang berpanas malam berembun. Jemur mengkuang di tengah lauman, siang berpanas malam berembun. Syawal yang indah sudah menjelang, jauh dan dekat datang berhimpun. Syawal yang indah sudah menjelang, jauh dan dekat datang berhimpun. Selamat berhari raya, selamat berhari raya. Dulang berkait, sulaman tangan, buang jerami berikat rotan. Dulang berkait, sulaman tangan, buang jerami berikat rotan. Samalah cantik, samalah padan, tambah seri dengan senyuman. Ada cantik. Samalah cantik, samalah padan, bertambah seri dengan senyuman. Warna-warni di Aidilfitri, warna-warni di Aidilfitri. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya kepada semua. Selamat Hari Raya PKP bang. PKP. Hey, tua muda miskin kaya, sambut Syawal dengan riang, beraneka suasana di mana-mana berada. Malam bersuluh dengan cahaya, Indahnya. rumah dihias bagai istana. Sungguhlah indah, nampak bahagia, alangkah damai penuh bahagia. Warna-warni di Aidilfitri, warna-warni di Aidilfitri, warna-warni di Aidilfitri, warna-warni di Aidilfitri. Okey, itu dia. Terima kasih sekali lagi. Berikan tepukan untuk kesemua persembahan kita pada malam ini. Walaupun anda berada di page kami, di page Tourism Melaka, anda masih lagi boleh berikan tepuk tangan. Dan terima kasih, tahniah kepada kami kerana penganjuran buat pertama kalinya untuk promosi pelancongan Negeri Melaka bersama Brigade Seni Melaka. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan perempuan yang menyaksikan, menonton secara live selama 1 jam pada malam ini. Dan apapun terima kasih kepada BBP, bahagian promosi pelancongan Brigade Seni Melaka, kepada Exco Kerajaan Negeri Melaka kita, kepada kru-kru dari HM Jaya. Terima kasih kerana membantu dari segi teknikal untuk kita menjayakan program promosi kita pada malam ini. InsyaAllah ada umur yang panjang, ada masa lagi, kita akan bersua lagi secara live di page Tourism Melaka. Jangan lupa share dan juga anda promotkan tentunya page promosi, bahagian promosi pelancongan dan juga tourism negeri Melaka. Dan semestinya anda follow page kami di tourism negeri Melaka. Dah hujung-hujung ni terkapan-kapan berlaku ya. Jadi apa pun, terima kasih kerana bersama dengan kami pada malam ni. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan bye-bye.
pada 18 Mac 2020, Perintah Kawalan Pergerakan telah dilaksanakan. Justru industri pelancongan merupakan salah satu sektor yang telah terjejas secara langsung. Hampir semua industri pelancongan terpaksa menghentikan operasi perniagaan masing-masing buat sementara waktu. Manakala lain-lain sektor dibenarkan operasi pada kapasiti yang paling minimum. Walaupun masih banyak destinasi pelancongan yang masih ditutup di bawah garis panduan baru Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat, tetapi mereka masih berusaha sebaik mungkin untuk memastikan premis mereka berada dalam keadaan yang baik untuk dibuka semula kepada pelancong dalam masa yang terdekat. Ini adalah norma baru. Kita manusia adalah makhluk adaptif. Saya percaya, asalkan kita sentiasa mengamalkan penjarakan sosial, kerap mencuci tangan serta memakai pelitup muka, kita akhirnya akan memerangi musuh yang paling senyap ini. Kekal selamat, kekal sihat, Melaka akan berjumpa anda tidak lama lagi.